Bismillahirrahmanirrahim. Yang kesembilan daripada tanda-tanda akhir zaman, hampirnya kiamat, berlakunya peperangan penentu di antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Di antara tanda yang diberitahu oleh hadis, bukan Quran buat dia memberi isyarat, sebelum berlakunya kiamat, berlaku peperangan di antara umat Islam dengan orang Yahudi. Bangsa Yahudi pada asalnya menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan mereka ramainya nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tetapi mereka lah pula yang paling menentang nabi-nabi dan rasul-rasul itu. Mereka membohongi, memfitnah, dan ada di antaranya yang dibunuh. Allah Ta'ala memberi balasan kepada bangsa Yahudi. Mereka adalah keturunan Nabi Yaqub AS. Diberi kelebihan oleh Allah. Ramai kalangan mereka dilantik menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul. Patutnya mereka bersyukur pada Allah SWT. Tetapi sebahagian nabi-nabi dibunuhnya. Seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihi wassalam. Dan nabi-nabi yang lain. Ulama-ulama dibunuh. Walaupun mereka tahu rasul-rasul adalah benar. Di antaranya mereka fitnahkan Nabi Isa alaihi salam. Allah Ta'ala menguji mereka, menunjukkan kekuasaannya. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam luar biasa. Tidak melalui ayah. Dengan malaikat Jibril meniup roh ke dalam Siti yang dipilih oleh Allah, yang dinazarkan oleh ibunya. Malaikat tidak ada lelaki dan tidak perempuan. Malaikat tak ada nafsu. Macam mana malaikat boleh berzina? Diutuskan oleh Allah. Allah Ta'ala buktikan Isa adalah tanda kebesaran Allah. Di antaranya bercakap, sebaik saja dilahirkan. Terlalu banyak nikmat yang diberi kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka seringkali tidak mencukuri nikmat itu. Melakukan kekufuran dan kezaliman. Akhirnya mereka menjadi umat yang dilaknat oleh Allah. Dikutuk oleh Allah dalam ayat-ayat yang banyak. Kecuali yang dipilih mendapat hidayah, beriman. Di zaman zahirnya Nabi Muhammad SAW, sepatutnya mereka menjadi orang-orang yang pertama beriman. Kerana berita kelahirannya dinyatakan di dalam kitab suci mereka. Bahkan ada di antara mereka orang-orang yang mengetahui tanda-tandanya. Tetapi sebaliknya, mereka menjadi penentang paling gigih dan menggalakkan orang-orang musyrikin supaya menentang Islam dengan sekeras-kerasnya. Peranan mereka dalam peristiwa Ahzab dan meracuni Rasulullah SAW yang menjejaskan kesihatannya sehingga wafat menjadi bukti betapa jahatnya mereka terhadap Islam, nabinya dan penganutnya. Bahkan mereka juga bertanggungjawab melahirkan ajaran-ajaran sesat
untuk merosakkan manusia. Di zaman kemenangan Islam, mereka diburu habis-habisan sehingga tiada tapak bagi mereka di semenanjung tanah Arab. Ketika umat Islam berjaya menawan Baitul Maqdis, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah memberi amaran, "Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Famahma nabtighi al-'izza bighairi ma azzana Allah. Azallana Allah." Artinya kitalah umat yang diberi kemenangan oleh Allah dengan Islam. Walau bagaimanapun kita mencari kemuliaan dengan cara yang lain daripada Allah telah memberi kemenangan dengannya kepada kita, maka kita akan menerima hukuman penghinaan dari Allah. Allah Ta'ala menunjukkan zahir Nabi akhir zaman dengan tanda-tanda yang diberi kepada mereka. Diberitakan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, bahkan rasul-rasul mereka memberitahu akan zahir Nabi akhir zaman. Bukan sahaja diberitahu, bahkan tanda-tanda yang ada pada batang tubuh Rasul akhir zaman itu diketahui oleh ulama-ulama ahli kitab. Rasul-rasul itu ada yang membuat ikrar, membuat janji di zaman masing-masing, sekiranya zahir Nabi akhir zaman berjanji untuk beriman, berjuang bersama dengan Rasul itu. Bahkan mereka berhimpun di Madinah, dahulunya Yathrib al-Taibah, kerana mereka mengetahui di situlah tempat zahirnya Nabi akhir zaman. Kabilah-kabilah Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qunaiqah dan lain-lain berkampung di Madinah. Ulama-ulama mereka memberi syarahan, menyampaikan khutbah, memberi isyarat zahirnya Nabi akhir zaman. Dengan maklumat mereka lah maka Aus dan Khazraj masuk Islam dengan mudah. Malangnya bila Nabi akhir zaman datang, mereka tidak beriman. Allah menurunkan surah-surah Al-Quran Al-Karim. Banyak surah-surah menceritakan Nabi Musa AS, Nabi sanjungan mereka, dan Nabi-Nabi Bani Israel. Disebut hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat. Di antaranya hukum qisas hudud yang sama dengan apa yang ada dalam Quran. Itu menandakan benarnya Nabi akhir zaman. Mana-mana hukum dan undang-undang yang sesuai untuk manusia sehingga akhir zaman, Allah Ta'ala kekalkan. Haramnya zina, haramnya judi, haramnya riba, haramnya arak, haram babi, sama dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Kisah-kisah bapa mereka yang awal, Nabi Yaqub alaihissalam, disebut dalam Quran, dalam surah Yusuf. Kisah yang panjang. Mereka mendengar Quran yang dibaca. Banyak surah-surah Madaniyah yang diturunkan di Madinah menunjukkan persamaan dasar dan konsep Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Bahkan ditunjukkan mukjizat. Quran adalah mukjizat dan mukjizat yang lain. Tetapi mereka tidak beriman. Sedikit saja yang beriman. Dalam kisah yang terkenal, mereka menugaskan seorang ulama besar mereka, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, supaya menyoal Nabi SAW dengan soalan-soalan yang menandakan kenabiannya. Semua soalan dijawab oleh Nabi SAW.
Lalu Allah bin Salam masuk Islam. Bersama dengan beberapa orang murid masuk Islam. Tetapi orang Yahudi tak masuk Islam juga. Kerana semangat kebangsaan Yahudi. Semangat perkauman Yahudi. Mereka mengharapkan Rasul dipilih dari kaum mereka. Allah telah pilih Rasul daripada kaum mereka. Mereka bunuh Rasul-Rasul itu. Ulama-ulama disuruhnya ikut kemahuan mereka, hawa nafsu mereka. Kalau tak ikut, dipenjara, dibunuh dan seumpamanya. Dan Allah Ta'ala pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam. Daripada zuriat Ibrahim juga dipilihnya menjadi Rasul itu. Tiba-tiba mereka tak boleh terima. Tak boleh terima. Semata-mata kerana semangat kebangsaan. Dan Nabi SAW mengadakan tahaluf siasi. Persamaan politik dengan mereka. Bila berhijrah di Madinah, Nabi mengadakan persamaan politik. Dibenarkan persamaan dengan orang bukan Islam. Ditulis dalam piagam Madinah, perjanjian. Dan dibenarkan mereka melaksanakan hukum-hukum agama mereka. Hukum-hukum yang sama di antara. Yang tak sama, hak peribadi, hak keluarga dirakyatkan. Ini ajaran Islam. Setelah berunding, pemimpin-pemimpin mereka yang bosan dengan peperangan sesama Yahudi. Yahudi dengan Yahudi pun berperang antara satu sama lain. Yang bosan ini menerima perjanjian. Duduk di bawah kerajaan Islam. Ditunjukkan keadilan Islam kepada mereka. Tetapi mereka merancang. Bahkan merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pemimpin mereka Ka'ab bin Ashraf. Lalu Rasulullah SAW menyuruh mana-mana sahabat bunuh Ka'ab bin Ashraf. Dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah dan rakan-rakannya radhiyallahu anhum. Kemudian mereka berpakat dengan orang musyrikin menubuhkan pada tentera Ahzab, tentera bersekutu, mengajak kabilah-kabilah Arab bergabung untuk mengepung Madinah dalam peperangan Ahzab, Khandaq yang terkenal. Allah mengalahkan mereka dengan pertolongan Allah. Orang Islam menang. Akhirnya mereka dihalau daripada Madinah. Dihalau daripada Madinah dan dihalau daripada semenanjung tanah Arab. Dihalau mereka. Dan ibu kota suci mereka Baitul Maqdis sama juga ibu kota orang Islam yang dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Palestin adalah negeri Nabi-Nabi. Bukan negeri Yahudi, bukan negeri Arab. Negeri Nabi-Nabi. Siapa yang berpegang dengan Islam, mereka lah yang layak menguasai Palestin. Akhirnya zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentera Islam telah berjaya menawan Baitul Maqdis. Padri Baitul Maqdis, padri besar dia minta supaya perjanjian menyerahkan Baitul Maqdis disaksikan oleh Khalifah Umar bin radhiyallahu anhu. Orang lain mereka tak terima. Maka Sayyidina Umar pergi ke Palestin, berunding, pergi dan membuat perjanjian. Sayyidina Umar menyampaikan ucapan yang terkenal kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'in yang masih hadir di masa itu. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma nabtaghi al-'azza bighairi ma 'azzana Allah, azallana Allah. Kemenangan yang diberi kerana kita Islam. Kerana Islam. Kalau tidak kerana Islam, kita tak menang. Bila orang Arab meninggalkan Islam, Allah Ta'ala jatuhkan Palestin ke tangan Kristian. Allah Ta'ala lahirkan Salahuddin Al-Ayyubi
daripada bangsa Kurdis memimpin tentera Islam membebaskan Baitul Maqdis dengan Islam. Dan akhir zaman Palestin sekali lagi ditakluk oleh orang kafir, yang takluknya orang Yahudi. Menjadi tanda akhir zaman mereka kembali semula ke tanah Arab. Bahkan mereka boleh menubuhkan negara Palestin yang menjadi impian mereka sejak zaman berzaman, di mana mereka mengambil kesempatan dari kelemahan umat Islam. Perlu diketahui bahawa kembalinya mereka ke Palestin adalah untuk berkubur di tangan umat Islam. Kerana itulah janji Allah, firman Allah Ta'ala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'min. Surah Ar-Rum ayat 47. Artinya, dan kami selalu berkewajipan menolong orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala janji orang yang beriman ditolong oleh Allah. Bahkan kekalahan Yahudi di tangan kaum muslimin menjadi tanda hampirnya kiamat. Perkara ini dinyatakan oleh sabda Rasulullah SAW, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatila al-muslimun al-yahud fayaqtuluhum al-muslimun hatta yakhsab al-yahud wara' al-hajr wash-shajar fayaqulu ahlu as-shajar ya muslim ya abdallah hadha yahudiyyun khalfi fata'al faqtulhu illa syajar al-gharhad fa innaha syajaratul yahud. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Artinya tidak berlaku hari kiamat sehinggalah orang-orang Islam memerangi orang Yahudi. Lalu orang Islam berjaya membunuh mereka sehinggalah orang Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan kayu. Maka berkatalah batu dan kayu, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, ini dia Yahudi di belakangku, marilah bunuhlah dia. Malaikat pokok Gharqad, sesungguhnya ia pokok Yahudi. Sesungguhnya hadis ini memberi berita baik kepada umat Islam yang sedang mengalami penderitaan di tanah suci Palestin yang dijajah oleh Yahudi mereka. Mereka sekarang menguasai politik dunia, ekonominya, dan kesemua alat siaran, alat media. Mereka bebas melakukan pembohongan dan fitnah ke seluruh pelosok dunia. Tetapi percayalah bahawa apa yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW pasti berlaku. Tentera Islam pasti bertumpu dengan tentera Yahudi. Peperangan yang berlaku di atas nama Islam, bukannya di atas nama kebangsaan dan kenegaraan yang sempit. Hanya dengan nama Islam dan tentera Islam mesti mengambil alih perjuangan Palestin. Kerana Allah dan Rasulnya SAW menjanjikan begitu. Maka ketika itu tentera Islam pasti mendapat kemenangan. Bahkan akan berlaku perkara-perkara yang menakjubkan, sehingga orang Yahudi tidak lagi dapat menyembunyikan diri mereka, sehingga kayu dan batu pun bersama tentera Islam. Malaikat kayu Gharqad, pokok Gharqad, bukan pua tu, yang berduri dan tidak berguna kepada manusia. Kebenaran janji Rasulullah SAW ternyata sekarang ini dengan berduyun-duyunnya orang-orang Yahudi yang datang di seluruh pelosok dunia. Mereka berkumpul di Palestin untuk dikuburkan di sana. Perlu kita tahu, jatuhnya Israel, jatuhnya negara Palestin ke tangan Yahudi, ditubuhkan negara Israel, adalah cita-cita orang-orang Yahudi di akhir zaman. Melalui pertubuhan dinamakan Freemason. Freemason pertubuhan sebelum Masihi. Mereka merancang untuk mengembalikan semula Empire Nabi Allah Sulaiman AS yang mereka bangga. Padahal Nabi Sulaiman AS adalah Islam, bukan agama Yahudi. Di atas nama Islam, menegakkan keadilan Allah SWT. Tapi mereka bangga dengan ta'assub perkauman.
Mereka berusaha melalui pertubuhan Freemason dengan cabang-cabangnya. Cabang-cabang dia sama ada Zionis, secara langsung mengumpulkan Yahudi dan Kristian, Zionis, ataupun melalui pertubuhan kebajikan, Rotary, Lion Club. Ini di bawah Freemason. Ingat, di negeri kita pun ada Lion Club dengan Rotary. Ini ada di bawah Freemason, untuk menarik tokoh-tokoh dan orang kaya ke dalam kumpulan dia, menarik pemimpin-pemimpin negara dunia yang berpengaruh, raja-raja dan sebagainya, duduk dalam kumpulan ini. Pengaruhinya setelah dirosakkan fikiran mereka. Mereka lah yang melahirkan teori-teori, ideologi seperti komunis, sosialis dan lain-lain, dengan tujuan untuk merosakkan politik, merosakkan ekonomi. Bila dunia dalam keadaan rosak, mereka boleh menguasai dunia. Mereka lah di sebalik media-media merosakkan fikiran dengan sebaran-sebaran lucah, filem-filem, termasuk internet pada hari ini, dikuasai oleh mereka dengan tujuan untuk merosakkan akhlak manusia. Mereka lah yang menyebarkan dadah di sebalik keruntuhan moral. Mereka berada di belakang di seluruh dunia supaya moral, akhlak, ekonomi, politik manusia hancur lebur, sehingga tidak mereka saja. Mereka telah berjaya menanamkan semangat kebangsaan di kalangan orang Islam ketika lemahnya kerajaan Osmaniyah di zaman mutakhir. Apabila orang Turki marah orang Arab tidak sokong orang Turki dalam Perang Dunia Pertama, menyebabkan orang Arab berpaling tadah, menentang kezaliman Turki, bergabung dengan orang-orang yang bukan Islam untuk menjatuhkan Osmaniyah. Berlakunya perjanjian Hussein McMahon apabila orang Arab dipimpin oleh Sharif Hussein. Sharif Hussein ialah Raja Mekah. Orang tu dua kali Raja Mekah. Dengar Mekah ni sejuk hati. Tak tahu siapa dia yang merintah Mekah masa itu. Sharif Hussein adalah pemerintah Hijaz. Dulu tak ada peta Arab Saudi. Dulu ia Hijaz, Najd. Hijaz, Najd dan lain-lain. Najd dikuasai oleh Ibn Rashid. Ibn Rashid menguasai Najd. Lalu berlaku pertemuan akidah antara Salaf dan Khalaf. Lahirnya gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi untuk menentang gerakan Khalaf di atas nama balik pada Salaf. Menentang khurafat dan bid'ah. Betul ada khurafat dan bid'ah. Tak nafi orang puja kubur, itu ada. Sembah kubur ada. Sudu ini dijadikan alasan untuk berlawan sama Islam. Maka Ibn Saud mengadakan perjanjian dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang menyebarkan ajaran dia. Kalau berjaya menegakkan kerajaan, dia akan melindungi mazhab Wahabi ini untuk sebar fahaman dia. Akhirnya berjaya menjatuhkan Ibn Rashid di bawah Osmaniyah, menguasai Riyadh. Setelah mendapat kuasa di Riyadh, menyebarkan pengaruhnya, di masa itu Lawrence, seorang ejen British, menghubungi Malik Abdul Aziz. Dalam masa yang sama, Sharif Hussein, di mana Ibn Saud juga marah ke Turki. Ibn Rashid ada wakil Turki. Sharif Hussein juga marah ke Turki melalui duta British di Mesir, mengadakan hubungan dengan anak Sharif Hussein, untuk membantu Sharif Hussein menentang Osmaniyah, dengan janji kalau jatuh Osmaniyah, Sharif Hussein jadi khalifah. Suka sangat jadi khalifah. Ditipu oleh orang putih. Maka Sharif Hussein mengadakan perjanjian dengan menyurat dengan McMahon, dikenal dengan Hussein McMahon.
menjanjikan bantuan barat untuk menjatuhkan Utsmaniyah. Di atas nama semangat kebangsaan orang Arab menentang Turki dalam Perang Dunia yang pertama bermula tahun 1916. Bersama senyap-senyap. Dalam masa yang sama, negara-negara barat mengadakan perjanjian Lausanne. Lausanne ialah janji untuk menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah. Sebelum perjanjian Balfour di antara Lord Balfour, Menteri Luar British, dengan Theodore Herzl, pemimpin Zionis Yahudi, menjanjikan sekiranya berjaya menjatuhkan Utsmaniyah, maka British akan beri Palestin kepada orang Yahudi. Perjanjian Balfour, perjanjian Lausanne. Dalam masa yang sama, British, Perancis dan Rusia mengadakan perjanjian Sykes-Picot, menjanjikan untuk membahagi-bahagikan wilayah Utsmaniyah dengan kuasa-kuasa penjajah. Berakhir dengan jatuhnya kerajaan Utsmaniyah dengan tangan orang Islam sendiri. Betul zalim, betul salah, tak dinafi. Tetapi mendapat bantuan musuh untuk menjatuh sama-sama kita lawan zalim. Betul, suka sangat boleh senjata, boleh senapang untuk menjatuhkan kerajaan yang zalim. Yang beri senjata ialah musuh Islam. Dengan sebab itu Nabi suruh kita sabar. Kalau berlaku kezaliman di kalangan sama-sama umat Islam, kena sabar. Indak sabar, boleh senapang suka sangat, maka berperanglah antara Arab dengan Utsmaniyah. Setelah jatuhnya Utsmaniyah, dibuat perjanjian Sykes-Picot. Sykes-Picot, perjanjian untuk membahagikan wilayah Islam. Ini perjanjian sulit antara British, Perancis dan Rusia. Orang Arab tak tahu ni. British menjanjikan kalau menang jatuh Utsmaniyah, nak latih anak Syarif Hussein jadi raja Syria, raja Iraq. Abdullah jadi raja Iraq, Syarif Faisal jadi raja Syria. Bila jatuh Utsmaniyah, tiba-tiba Perancis kata kerana Syria Lebanon di bawah bahagian Perancis. Perancis kata aku tak janji. Maka tak boleh nak lantik Faisal jadi raja di Syria, lalu British lantik Faisal jadi raja Iraq. Raja Abdullah nak letak mana pula? Dia buat negeri baru Jordan. Dia belah sebahagian Palestin hak padang pasir daripada Jordan, Palestin hak padang pasir, ambil Syria sedikit, Saudi sedikit, beri buat negara Jordan. Latih Abdullah jadi raja, Faisal jadi raja di Iraq. Disambut oleh orang Iraq, British hantar kapal perang. Suka sangat jadi raja. Jadi raja lah. Lepas tu Ibn Saud yang menguasai Riyadh, nak menguasai Mekah. Kerana tak boleh sebar ajaran Wahhabi kalau Mekah tak dikuasai. Maka berlaku peperangan antara Syarif Hussein dengan Ibn Saud. Syarif Hussein minta bantuan British nak lawan Ibn Saud. British kata aku tak janji nak tolong berlawan dengan Ibn Saud. Janji nak lawan ke Turki je. Akhirnya Mekah ditakluk oleh Ibn Saud, menubuhkan negara Arab Saudi yang ada pada hari ini. Syarif Hussein dijanjikan khalifah. Mengajuk kerana janji nak jadi khalifah, tak jadi khalifah. Mengajuk. Orang putih molek dia mengajuk, senang. Ini. Palestin mendapat habuan British. Maka British menjanjikan pelaksanaan perjanjian Balfour. Dengan terus pegang Palestin. Di bawah jajahan dia tak beri merdeka. Di masa itulah mereka memasukkan orang Yahudi. Sedikit, akhirnya jumlah yang besar. Tahun 1948, mana-mana bumi yang dibeli oleh orang Yahudi sudah luas di Palestin, diisytiharkan negara Israel. Maka Arab pun kenyeh, kecewa. Masa itu berperanglah dengan
Yahudi, perang 48. Perang dengan senjata buruk. Senjata perang dunia yang pertama. Lawan Yahudi yang ada senjata moden. Maka senjata buruk meletup bunuh sendiri. Tembok lama-lama meletup. Banyak tentera Arab mati dengan senjata buruk ini. Maka negeri Israel berkembang sehingga hari ini Baitul Maqdis ditakluk oleh Yahudi. Oleh kerana impian dia nak dirikan negara Israel besar. Empire Sulaiman alaihi salam yang impikan. Mereka sudah membuat peta negara Yahudi dari Sungai Nil hingga Sungai Perak. Ini wilayah dia, termasuk Madinah. Kerana Madinah termasuk orang Yahudi duduk sebelum Nabi berhijrah lagi. Masuk dalam peta dia. Dia akan mengembangkan negara dia bila dia ada kuasa besar. Sekarang dia sedang mengatur supaya orang Islam lawan semua Islam balik. Peperangan di Syria, peperangan di Yaman, peperangan di antara Arab dengan Iran. Di atas nama Sunni dan Syiah. Atas nama Arab dan Kurdis. Akan dicetuskan. Tujuannya ialah untuk melumpuhkan kekuatan umat yang berakhir dengan Yahudi akan menjadi kuasa besar. Ini kena baca ni. Kena baca, kena reti benda-benda yang macam ni. Maaf ustaz-ustaz kita baca fiqh. Baca sirah Nabawiyah tak baca sejarah macam ni. Ini. Tak dinafikan ada silap dalam mazhab-mazhab. Syiah ada silap. Ada salah pun. Sunni ada juga silap. Ayah Pin tu Sunni tu. Ayah Pin tu Sunni. Dalam Syiah pun ada juga. Semua ada belaka. Tetapi perlu rojok pada ulama-ulama yang muktabar dalam semua mazhab. Kebanyakan orang Islam tak tahu hal ni termasuklah. Bukan saya nak tunjuk pandai. Ustaz-ustaz ni kena baca. Kena baca sejarah-sejarah yang macam ni. Kalau tak baca, kita tak sedar. Menghancurkan diri sendiri. Diri sendiri dihancurkan untuk miruang, tapi akan berlaku akhir zaman. Akhir zaman orang Yahudi berkumpul ramai-ramai balik ke Palestin, tegakkan negara dia. Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Mereka balik ke situ tujuannya ialah untuk dikuburkan di situ, bukan untuk hidup selama-lama. Balah mereka bunuh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Akan berlaku perangan penentu antara orang Islam dengan orang Yahudi. Nabi sebut hatta yuqatil muslimun al-yahud, hingga orang Islam bunuh Yahudi, tak semua Arab. Hadis ini menyebut orang Islam mengalahkan Yahudi, tak sebut Arab, Melayu, Pakistan, tak sebut. Orang Islam. Hanya mereka yang balik pada Islam sahaja boleh mengalahkan Yahudi. Akan tiba masanya akan balik pada Islam. Orang Islam kuat semula mengalahkan Yahudi Palestin. Di sana ada mazhab Yahudi, mazhab Ortodok, mazhab Naturi Kata, nama mazhab. Dia percaya bahawa Yahudi akan mampu di situ. Mazhab ini. Mazhab ini menentang penubuhan negara Israel. Pengikut dia tak ramai. Di Amerika ada, di Eropah ada pengikut dia. Tapi tak ramai. Mazhab ni menentang usaha menubuhkan negara Israel kerana mereka tahu tubuh negara Israel ni adalah gali kubur. Gali kubur. Mereka baca hadis ni. Mereka baca isyarat ini. Tapi banyak orang Islam tak cara. Termasuk orang Arab sendiri. Duk bangga dengan Arab dia. Tak balik pada Islam. Ini jadi masalah. Nabi akan tiba masanya sehingga orang Islam berperang dengan Yahudi. Yahudi bersembunyi di sebalik pokok dan batu. Pokok dan batu beritahu, ini Yahudi di belakang aku. Kecuali pokok Raqaq. Raqaq ni lebih kurang pokok eru, pokok Christmas. Daun dia tajam. Memang hari ni orang Yahudi buat piasan keliling rumah dia.
Betul sebagaimana Nabi sebut ini. Orang Yahudi di Israel, dia ambil pokok ni buat piasan keliling rumah. Dia pun tahu pokok ni tempat berlindung, azimat pada dia. Tapi Allah Ta'ala sudah menjanjikan di akhir zaman mereka akan dihapuskan di situ, kecuali yang beriman di kalangan orang Yahudi. Itu tanda-tanda akhir zaman. Tahun bila, tahun berapa, dalam ilmu Allah Ta'ala. Dalam sudut tak tahun lah. Ini kerja Tuhan, bukan kerja kita. Semua orang tu duduk ramah tahun ni. Buat kerja tau. Patutnya buat kerja Islam. Kerja menegakkan Islam. Kembali pada Islam. Akan tiba masanya Islam akan naik. Jangan bimbang. Dan Palestin jadi kubu orang Yahudi. Dan berakhir dengan turun Nabi Isa AS. Yahudi percaya Zahirnya Al-Masih. Kita Zahir Al-Masih juga. Al-Masih Yahudi, Al-Masih Dajjal. Kalangan bangsa Yahudi akan memimpin Yahudi. Al-Masih, kita orang Islam, Isa AS akan turun di muka bumi bersama umat Muhammad SAW. Akan berlaku kerajaan Islam di akhir zaman. Di samping perkara-perkara yang tersebut di atas, banyak lagi tanda-tanda kecil hampirnya kiamat yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ialah sabdanya ketika diminta oleh malaikat Jibril supaya memberi tahu tanda-tanda kiamat. Dalam hadis yang terkenal, dalam hadis 40, Imam Nawawi pun ada hadis yang kedua. Jibril datang merupakan diri seorang lelaki, pakaiannya bersih, putih, rambut hitam, segok lawa. Sahabat tak kenal. Sejak Nabi duduk dengan sahabat dalam masjid, tiba-tiba datang lelaki ini, terus menyandarkan lutut ke lutut Nabi. Dekat sangat. Letak tangan atas paha. Tanya Nabi, apa dia Islam? Nabi jawab, apa dia Islam? Apa iman? Nabi jawab, iman. Apa ihsan? Nabi jawab, ihsan. Islam, iman dan ihsan. 3 bahagian daripada ajaran agama Islam. Yang disebut oleh ulama hari ini ialah ilmu akidah, ilmu syariat dan ilmu akhlak. Disebut tasawuf. 3 bahagian berajaran Islam. Tak boleh pisah antara satu sama lain. Ni. Akidah, syariat dan akhlak. Akidah, syariat dan tasawuf. Tasawuf ni akhlak lah. Akhlak, tasawuf ni. 3 bahagian. Jangan belajar separuh-separuh. Belajar sesia tak boleh. Belajar sesia jadi sesat. Punah. Ada orang yang belajar tasawuf saja. Tak mengaji fiqh, tak mengaji akidah. Punah. Mengajar fiqh saja. Tak mengaji tasawuf, jadi jahat. Mengajar akidah. Mengaji akidah, tak mengaji bab lain juga tak betul. Kena semua sekali. Kena masuk Islam semua. Udkhulu fi silmil kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Masuk dalam Islam semua, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Itu dah ajaran Islam. Malah di akhir zaman ni orang Islam sudah leka dalam bab ini. Setelah malaikat diberi tanya 3 perkara ni, malaikat tanya, bila kiamat? Tanya Nabi, bila kiamat? Kiamat bila? Nabi kata, orang yang ditanya tak tahu macam orang yang bertanya juga. Sama-sama tak tahu. Jadi dia tanya, apa alamat dia? Alamat akhir zaman. Nabi kata, antalidal amtu rabbataha wa antara al-hufat al-urat al-ahlah di'a asya yatatawaluna fil bunyan. Artinya tanda-tanda ialah bila hamba-hamba telah melahirkan tuannya. Dan engkau lihat orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, pengembala kambing, bermegah-megah dan meninggikan bangunan-bangunan. Tanda akhir zaman. Yang pertama, anak memperhambakan ibu. Anak memperhambakan ibu. Hamba perempuan memperhambakan ibunya. Di antaranya ialah anak-anak perempuan memperhambakan mak dia. Betapa sibuk kerja sangat. Takut biti tak cukup. Kerja, suruh ibu jaga anak.
Suruh ibu buat kerja rumah. Suruh mak. Tanda akhir zaman. Manusia leka dengan harta sehingga mak pun dijadikan hamba. Ini akhir zaman. Lihatlah, adakah benda ini berlaku? Memang berlaku. Hamba-hamba perempuan memperhambakan ibunya. Engkau akan melihat mereka yang dahulunya berkaki ayam, tak cukup pakaian, gemada kambing, bangsanya hidup, tiba-tiba kaya-kaya, berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Pergi Mekah sudahlah. Pergi Mekah, berlomba buat bangunan tinggi. Pasal apa? Pitih banyak. Mekah. Kalau pergi Dubai, pergi Abu Dhabi, pergi Qatar, sama aja. Mereka dulunya gemada kambing, bala unta, nyelam mutiara di teluk ni. Sekarang sudah tak ada lagi. Pitih banyak, buat bangunan tinggi, tak pandai buat kerja, panggil orang luar kerja. Orang luar pula orang kafir kerja. Orang kafir kerja di negeri teluk. Ini berlaku sekarang. Sebab pitih banyak, belajar pun kurang, pitih banyak, orang lain pandai. Di negeri teluk sekarang ni sudah ada gereja, sudah ada kuil-kuil, tempat yang Allah Ta'ala bersihkan daripada syirik dan kekufuran. Sebenarnya tanah Arab. Ini tanda-tanda yang sudah zahir terselah. Sehingga bukan saja leka jual patung, jual arak, penuh dengan arak, penuh dengan patung, penuh macam-macam. Ini negeri-negeri teluk. Termasuklah negeri Arab sendiri sudah menjadi leka. Dengan kemewahan dan kesenangan. Berebut buat bangunan-bangunan tinggi. Sedangkan masih banyak orang miskin, orang fakir. Seluruh dunia Islam. Duit belanja buat bangunan tinggi. Ini berlaku di akhir zaman. Sama ada negeri Arab, bukan Arab. Orang Islam terlibat sama. Buat bangunan tinggi. Bermegah dengan bangunan yang tinggi. Macam tak cukup tanah. Tanah luas. Luas tanah. Tanah kosong banyak. Tapi buat bangunan tinggi. Antara tanda akhir zaman, manusia sudah leka dan lalai. Tiba masanya kemusnahan mereka. Ini tanda-tanda akhir zaman. Maksudnya orang yang dipandang hina dahulunya abdi mempunyai kekuasaan. Bahkan sampai ke mereka berlakunya. Ada orang yang membeli ibunya sebagai abdi. Orang-orang miskin, sengsara dahulunya tidak berpakaian dan berkasut. Bekerja sebagai gembala kambing. Sekarang telah dapat menegakkan bangunan-bangunan yang tinggi. Memiliki gedung-gedung yang besar. Memiliki kekayaan dunia dengan megahnya. Kita telah melihat tanda-tanda kecil telah banyak berlaku di zaman kita ini. Semua adalah amaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tanda-tanda yang kecil ini kita tidak membuat persediaan untuk hari kiamat, maka tanda-tanda yang besar adalah lebih dahsyat dan menggoncangkan iman sesiapa yang berdepan dengannya. Kecuali orang-orang yang kuat berpegang dengan agamanya, sesungguhnya berpegang teguh dengan agama di berlakunya fitnah mempunyai fadilat yang amat besar. Yang hanya dapat dihadapi orang yang sentiasa bergantung tadi Allah SWT dan simpulan yang teguh. Disebut sebahagian saja tanda-tanda akhir zaman. Di antara berlaku beberapa hari lepas, bulan dekat dengan bumi. Termasuk dalam hadis. Bulan mendekati bumi. Jika kamu nampak lihat bulan dengan lebih nyata. Itu tanda akhir zaman. Tuhan tunjuk bulan yang besar, bumi yang besar ni boleh didekatkan. Boleh belaga bila-bila je. Menghancurkan matahari, bulan cukup berlalu. Menghancurkan dunia, ini amaran daripada Allah Ta'ala. Ada pun saintis-saintis yang tak beriman pada Allah, dulu tengok pelik saja.
Kita ikut sama tengok pelik. Tak tahu ini amaran Allah Ta'ala. Amaran bertuhan. Tuhan tunjuk dia jelas sekali. Supaya kita nampak bagaimana bulan yang besar, bumi yang besar boleh didekatkan. Perjalanan tak ikut peraturan alam. Jadi rosak, memusnahkan dunia seluruhnya. Itu baru tanda kecil. Tanda besar sangat mencabar. Zahirnya Imam Mahdi, zahirnya Dajjal. Kita akan baca Ya'uq Ma'juj. Masa yang sangat mencabar. Mereka yang kuat iman saja boleh tahan. Jangan bahasa orang tu tahan sangat. Tak boleh. Mesti kuat iman. Mereka yang kuat iman ni, dia pegang dengan agama masa fitnah. Pahala sangat besar. Disebut dalam satu hadis, berpegang dengan agama masuk umat aku rosak macam kelebihan 100 syahid. Itu kelebihannya. Wallahu a'lam. Cukup baca satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alamat-alamat besar menunjukkan hampirnya kiamat. Kita tidak tahu bila berlakunya kiamat. Ia adalah rahsia dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila malaikat Jibril bertanyakan Nabi SAW, akhbirni mata sa'ah, khabarkan kepada aku bila berlakunya kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alma min as-sa'il. Bukanlah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Sama-sama tak tahu. Dalam Quran banyak ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tanya bila berlakunya kiamat, Allah Ta'ala suruh Nabi jawab dalam ilmu Allah Ta'ala. Wa yaqulu mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Mereka tanya bila berlakunya kiamat. Tuhan tak jawab bila. Ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu di sisi Allah Ta'ala. Walaupun demikian Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tanda yang kecil. Sebahagian besar sudah berlaku. Kita baca minggu lepas. Berapa minggu. Kali ini tanda-tanda yang besar. Salah satu daripada yang besar yang sudah berlaku ialah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah berlaku 1400 tahun lebih, kita rasa lama. Itu mengikut perhitungan umur dunia sejak awal dijadikan. Dunia sudah berada di peringkat hujung, peringkat akhir, peringkat waktu asar. Allah Ta'ala tunjuk tanda dengan kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang lain daripada itu, yang wajib kita kena tahu, yang pertama, zahirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi, imam dengan makna pemimpin. Mahdi yang mendapat petunjuk, bukan nama orang Mahdi, gelaran dia Al-Mahdi, pemimpin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku di akhir zaman. Berhubung dengan zahirnya Imam Mahdi, terdapat 3 mazhab. 3 mazhab, 3 pandangan. Yang pertama, mazhab yang berpandukan kepada akal semata-mata, menggunakan hukum akal.
mereka tidaklah mengambil kira untuk mengkaji hadis. Puak ni tak berdali Quran hadis, pakai guna akal dia. Riwayat para sahabat dan kajian-kajian yang dibuat oleh para ulama dahulu yang mendalam berhubung dengan perkara ini berpendapat tidak betul, bahkan sesat. Orang yang berpendapat zahirnya Imam Mahdi di akhir zaman dan zahirnya Dajjal, mereka kata begitu. Sebenarnya tidak begitu. Di antara mereka yang berpendapat dengan pendapat ini ialah Ahmad Amin, seorang penulis Mesir. Penulis, bukan ulama. Dia bukan ulama, penulis. Nama Ahmad Amin. Dalam kitabnya, dalam bukunya Duhal Islam, nama buku dia, dia menafikan zahirnya Imam Mahdi. Sa'ad Muhammad Hasan dalam kitabnya, bukunya Al-Mahdiyah fil Islam, dan Muhammad Abi Abiyah, di antara mereka mungkin dia senaraikan ulama, tetapi tidak mendalam dalam ilmu hadis, ilmu tafsir Al-Quran Al-Karim. Sekadar ilmu ayat lazim je. Ada juga orang Arab pun mengaji ayat lazim je, ayat tu nak baca surah, bawa orang semayang. Kau dah tu je lah. Tapi nak cakap lebih, ada. Nak tunjuk ni hak ni banyak ni. Nak tunjuk orang tengok pakai serban pula jubah. Ngaji tak tahu mana. Ni bahaya. Bahaya ni. Dan beliau menyatakan zahirnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihi salam merupakan simbol kemenangan kepada kebenaran, dan zahirnya Dajjal adalah simbol kepada berlakunya fitnah dan menonjolnya kesesatan. Mereka itu hanyalah berpandukan kepada hujah-hujah aqliyah semata-mata, tanpa mempedulikan nas-nas dari hadis-hadis yang sahih. Mereka menafsirkan hadis-hadis Nabi yang berkait dengan Imam Mahdi dengan tafsiran sindiran, bukan makna yang hakiki. Sindiran Imam Mahdi dengan makna simbol kepada tegaknya kebenaran, akan berlakunya kebenaran di akhir zaman. Bukan mesti Imam Mahdi, kata dia, bukan mesti Imam Mahdi. Zahirnya Nabi Isa, bukan Nabi Isa turun. Termasuklah kesilapan Syekh Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut ialah Syekhul Azhar, Imam Akbar Syekh Azhar juga. Dalam tulisannya mengatakan turunnya Nabi Isa hadis ahad. Hadis ahad, hadis sahih tapi ahad, diriwayatkan oleh seorang sahabat sahaja, disanggah oleh Maulana Anwar Al-Kashmiri, seorang ulama hadis India yang terkenal dalam ilmu hadis. Beliau menulis satu kitab yang bertajuk tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam dengan hadis-hadis yang mutawatir. Orang ni dia ingat hadis jangan main. Allah Ta'ala beri keistimewaan ulama-ulama India yang menghafaz hadis-hadis Nabi secara sanad. Orang lain tak apa, dia hafal hadis-hadis Nabi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Sittah, dalam kepala dia je. Ingat, macam hafal Quran juga. Maulana Anwar Kashmiri telah menyanggah Syekh Mahmud Shaltut dan menulis kitab yang menyebut hadis-hadis yang mutawatir. Bukan seorang sahabat meriwayatkan turun Nabi Isa alaihi salam. Banyak sahabat-sahabat meriwayatkan. Menunjuk pendapat itu salah, bukan hadis ahad, hadis mutawatir. Oleh kerana itu tak boleh main simbolik-simbolik ni, tidak boleh, kerana hadis-hadisnya mutawatir. Jadi pendapat yang mengatakan turunnya Imam Mahdi ini simbolik, bukan
hakiki, imam yang bergelar Al-Mahdi mendapat petunjuk, namanya Muhammad bin Abdullah. Disebut dalam hadis-hadis, kita akan baca kemudian. Ini satu mazhab. Yang kedua, mazhab Batiniyah dan Syiah. Batiniyah dan Syiah sebahagiannya adalah ulama-ulama tasawuf yang mengaji secara batin, secara ilmu hakikat. Dan sebahagian Syiah, mereka mensabitkan zahirnya Imam Mahdi. Mereka percaya Imam Mahdi ni wajib zahir, dengan mengadakan tokoh tambah dengan hujah-hujah yang dhaif dan maudhu', ditambah dengan hadis-hadis palsu untuk mendukung kelahiran Imam Mahdi. Hadis sahih dah ada, dia buat hadis-hadis palsu, cerita tambah pula, cerita tambah-tambah. Dan di antara mereka yang berpendapat bahawa apa yang dikatakan Imam Mahdi itu ialah seorang yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, imam yang ke-12 daripada Isna Asyariyah. Pengikut dia ramai di Iran, ramai sebahagiannya ialah di selatan Lebanon, di Iraq, berjuta-juta pengikut dia. Mereka percaya Imam Mahdi itu ialah Muhammad bin Hasan Al-Askari. Memang Muhammad bin Al-Askari ini salah seorang cucu cici Nabi SAW, tak dinafikan. Dia telah ditahan di zaman kerajaan Abbasiyah, dipenjarakan dan dibunuh mati, ataupun dipenjara sehingga mati, diracun. Kerana zaman Amawiyah dan Abbasiyah ini, mereka mencari zuriat-zuriat Nabi. Zuriat-zuriat Nabi mereka cari, tangkap, bunuh, penjara yang perempuan. Kerana menganggap mencabar khilafah mereka. Mereka menjadi khalifah, menjadi ketua negara, diancam oleh anak beranak Nabi yang kuat pengaruhnya. Menyebabkan imam-imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara dan dihukum, dibelasah dengan rotan untuk mengiktiraf khalifah-khalifah ini. Dan imam-imam mazhab ini menyokong Ahlul Bait, menyokong keluarga Nabi. Mereka tidak Syiah. Mereka tidak Syiah. Mereka menganggap ini zalim terhadap keluarga Nabi Ahlul Bait. Imam Malik diminta supaya bari'ah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Abbasiyah. Khalifah yang dilantik tidak dengan syura orang Islam, dilantik dengan paksa. Ulama-ulama dipaksa berbai'ah. Abu Hanifah dipaksa berbai'ah, tidak bai'ah. Lalu dituduhnya Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi, bersetuju dengan Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ulama, salah seorang imam mazhab Syiah. Dia adalah ulama. Jangan dinafikan, jangan marah ke Syiah, habis pakai bau orang Melaka. Tidak boleh. Ini ulama mujtahid, guru pada Imam Abu Hanifah, guru pada Imam Syafi'i. Ni tak, ustaz-ustaz ni duk ngomong Syiah ikut si, tak tahu ke benda. Ini jangan. Imam mazhab. Imam Abu Hanifah dipaksa menjadi ketua hakim negara. Besar ketua hakim negara, gaji mahal lah. Abu Hanifah menolak dan nega kain di pasar. Nega kain di pasar. Mengajar, menega kain di pasar. Abu Hanifah dipenjarakan dan mati dalam penjara. Imam Malik bin Anas, Imam mazhab Maliki, juga ditahan, dibelasah, disebat sampai berdarah, suruh bai'ah. Imam Malik kata bai'ah mukrah, tidak sah, macam nikah mukrah, macam talak mukrah. Suruh orang tolak bini, paksa suruh tolak bini, tidak sah cara itu kalau dipaksa, bukan dengan redha dia. Ini suruh bai'ah khalifah dengan paksa, mana boleh. Akhirnya mereka takut pada pengaruh Imam Malik di Madinah, dibebaskan. Imam Syafi'i dibawa ke hadapan Harun al-Rashid, dipaksa supaya menyokong Khalifah Abbasiyah. Tidak. Imam Syafi'i tidak.
Dia tak nafi, dia tak kata ya, tak kata tidak. Imam Syafi'i dibawa, dihadap, dan akhirnya dibebaskan kerana dijawab. Dia kata Bani Hashim anak cucu Nabi, Abbas buat darah Nabi, anak beranak belaka. Imam Syafi'i jawab begitu saja dan lepas. Imam Ahmad bin Hanbal juga di Belasah zaman Khalifah Abbasiyah. Mereka bukan Syiah. Imam Syafi'i kata in kana rafdu hub ahli baitin fa ana rafidhi. Imam Syafi'i kata dalam syair dia, kalau sekiranya mazhab Rafidhi itu kasih pada keluarga Nabi, maka aku seorang Rafidhi kerana aku kasih kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kena faham. Kita kena faham. Sebab ada ustaz kita duduk syarah bab Sunni Syiah, dah tahu benda. Kita faham. Kepercayaan mereka, Imam Mahdi Muhammad bin Hasan Al-Askari bersembunyi di Serdab, yang telah pun dilahirkan dan telah menghilangkan diri, cuma menunggu masa untuk zahir apabila tiba masanya. Kata mereka, pendapat ini ialah berpandukan persangkaan tanpa memperdulikan hadis-hadis yang sahih. Tak ada hadis yang sahih. Dan mereka menunggu Imam Mahdi akan zahir di akhir zaman. Sudah ada, dia sembunyikan oleh Allah Ta'ala, umurnya panjang macam Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala maha berkuasa. Ini mengikut percayaan mereka. Namun apabila tiba masanya Imam Mahdi sungguh zahir. Zahir sungguh Imam Mahdi, orang tak suka. Imam Mahdi ni dia tak pergi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya lah Imam Mahdi, tu pelawak bohong tu. Ni ada orang gila cakap begitu. Tak ada orang yang ikut juga. Bukan begitu Imam Mahdi, tidak semenang-menang. Dia zahir dalam keadaan manusia biasa mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, dalam keadaan yang mencabar. Orang nak latih jadi ketua, dia tak nak. Dia tak nak. Macam Sayyidina Hussein, Sayyidina Ali, dia tak nak jadi pemimpin, orang paksa dia. Itu sifatnya begitu, bukan nak. Tidak. Orang paksa awak jadi pemimpin, akhirnya dia paksa menerima jadi pemimpin. Itu akan berlaku di akhir zaman. Mula-mulanya orang tak suka. 313 orang dia yang bai'ah dia jadi ketua dekat Kaabah. Bila berlaku suatu karamah, tentera yang nak serang dia ditelan oleh bumi dekat sempadan Mekah, barulah orang percaya, oh Imam Mahdi sungguh rupanya. Barulah orang ramai berbai'ah. Masa itu bersatulah Sunni dan Syiah, tak balah lagi. Dan ni duk balah siapa dia zahir tak lagi, balah lah. Tu ahli tasawuf tu kata ada zahir dah. Ada orang India, ahli tasawuf India kata duduk di atas bukit di India. Hak sini pula ada atas bukit di Jawa pula, macam-macam. Jadi hak tu bahkan Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang ahli tasawuf yang terkenal, tulislah Al-Iwaqid wal Jawahir, Imam Mahdi akan zahir pada tahun berapa hijrah. Masih dia mengarang kitab. Tahun tu dah lepas dah, tak zahir apa pun. Berdasarkan kepada hakikat, kata dia. Hakikat. Dia mengarang kitab. Mengatakan Imam Mahdi akan zahir sekian tahun. Bila sampai tahun tu, tak zahir pun. Jadi ilmu hakikat ni boleh pakai. Tak dia pakai ilmu hakikat ni. Ada orang aku tasawuf ni pakai ilmu hakikat. Tidak boleh. Ini rahsia Allah Ta'ala. Bila tiba masa munculnya bila dunia penuh dengan kezaliman, takak sana takak sini, cuka sana cuka sini. Ni tanda-tanda dah tu. Banyak-banyak cuka ni, jaga tu. Ini tanda-tanda kezaliman sepenuh bumi akan berlaku. Termasuk di Saudi, mana-mana cuka, Mekah pun cuka. Tu tanda dia dah tu. Tu tanda-tanda sudah ada. Bila? Dalam ilmu Allah Ta'ala. Di sana ada satu dari puak-puak Syiah, Ibn Khaldun sebut dalam Muqaddimah, saya tak sebut dalam buku ni. Mereka ni ialah puak Nakhawilah nama dia. Mereka duduk di Madinah, kupu di situ. Mengikut percayaan mereka, yang zahir Muhammad bin Hanafiyah, salah seorang anak Sayyidina Ali.
lain pada Hasan Hussein, daripada hamba. Sayyidina Ali dia ada hamba perempuan, dia duduk hamba perempuan ni Siti Fatimah, Hasan dengan Hussein. Muhammad bin Hanafiyah ni anak pada hamba. Mereka percaya Imam Mahdi, Muhammad Hanafiyah ni masa berlaku peristiwa Karbala gaib, bersembunyi di gunung Radwa. Radwa ialah gunung antara Mekah dan Madinah. Ibn Khaldun sebut syair dia, ada syair puak-puak ni baca, ala innal a'immata min Quraisyin walatul haqqi arba'atun sawa'u aliyun wasalasatu fi min banihi humul asbatu laysa bihim khafa'u fasibtun sibtu imanin wa birrin wasibtun ghayyabathu karbala'u wasibtun la yadhuqul mauta hatta yaqudal jaysha yaqdumuhu liwa'u taghayyaba la yara bihim zamanan biradwa indahu asalun wa ma'u. Sedap syair dia. Dia duduk merataklah dengan syair ini. Makna dia ala in a'immatal min Quraisyin, ingat pemimpin-pemimpin itu daripada Quraisy. Walatul haqqi arba'atun sawa'u, pemimpin-pemimpin yang sebenar 4 yang menegakkan keadilan. Aliyun ila Sayyidina Ali, wasalasatu Hasan Hussein dan Muhammad bin Hanafiyah min banihi, daripada anak-anaknya, humul asbatu laisa bihim khafa'u, mereka adalah cucu-cucu Nabi yang tak tersembunyi lagi. Fasibtun sibtu iman wa birrin, cucu yang menegakkan iman dan kebajikan. Wasibtun ghayyabathu karbala'u, dan cucu yang dighaibkan dalam peristiwa Karbala, peristiwa Sayyidina Hussein dibunuh, tapi Muhammad Hanafiyah ni bin Hanafiyah ghaib, tak tahu kata dia. Wasibtun la yadhuqul mauta, cucu yang tidak merasai mati, hatta yaqudal jaysha yaqdumuhu liwa'u, sehingga memimpin pada tentera yang mengangkat bendera. Taghayyaba la yura bihim zamanan, menghilangkan diri, la yara bihim zamanan, tak melihat masa bersama mereka, duduk dalam gua, tak tahu siang malam. Biradwa, duduk di Radwa, indahu asalun wa ma'u, Tuhan jadikan pada dua mata dia, sebelah tubik air madu, sebelah tubik air betul. Bila tu minum air madu, bila tu minum air betul, tubik kat mata. Ini kepercayaan mereka. Walaupun kepercayaan ni mengarut, ini mengarut belaka, mengarut, ialah satu kepercayaan, dan tak jadi kafir dengan sebab tu. Salah lah, salah. Dan dia duduk di Madinah, tak dihala di Madinah, duduk dia itu pakai daging. Hak jual daging di Madinah tu jaga puak-puak ni. Tak apa beli daging dia, tak apa, tak jadi salah. Jadi tok pakai daging, dia nega banyak, nega jual daging kat pasar Madinah. Kalau zaman dulu mungkin zuriat dia masih ada lagi. Puak-puak ni menunggu kelahiran Imam Mahdi Muhammad bin Hanafiyah yang akan keluar dari gunung Radwa antara Mekah dan Madinah. Gunung yang terpencil, orang nak pergi pun malah harimau, singa di situ, Allah Alam, kita tak tahu. Yang ketiga, mazhab ahli sunnah wal jamaah, iaitulah mereka yang berpandukan beriwayat-riwayat yang sahih dengan sanad-sanad yang dipercayai dari Nabi SAW. Di antara ulama'nya ialah Al-Imam Malik, Imam mazhab Maliki. Al-Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi. Al-Imam Syafi'i, Imam mazhab Syafi'i. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hanbali. Al-Hafidh Ibn Kathir, seorang ulama tafsir dan ulama tarikh yang terkenal, Ibn Kathir. Al-Imam Suyuti, ini juga ulama yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Ibn Kathir pun Syafi'i juga. Ibn Hajar Al-Haythami, ini daripada mazhab Syafi'i, Ibn Hajar Al-Haythami. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ini mazhab Hanbali, yang kata Wahabi ini. Ni puak-puak Wahabi pun percaya juga Imam Mahdi. Dalam bab ni dak balah antara Wahabi, Syiah, antara ni percaya Imam Mahdi ni zahir. Cuma bagaimana zahirnya Imam Mahdi duduk balah, bagaimana cara zahirnya.
Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ada hadis-hadis yang diriwayatkan tentang zahirnya Imam Mahdi. Jadi ceritanya panjang, kita sambung lagi, wallahu a'lam.